Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 24 Mac. Bazar Ramadan merupakan peluang untuk usahawan tempatan mengetengahkan makanan tradisional dan popular di Sarawak. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Joharitun Openg memberitahu ia merupakan ruang yang terbaik untuk mengetengahkan keunikan masyarakat di Sarawak, lebih-lebih lagi apabila Bandar Kuching mendapat pengiktirafan daripada Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO sebagai bandar gastronomi pada 2021. Ujar Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari, peniaga bazar merupakan duta gastronomi bagi Bandaraya Kuching untuk memperkenalkan Sarawak kepada pelancong luar negara melalui makanan yang terdapat di negeri ini. Teks ucapan beliau disampaikan oleh Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar, Dr. Hazlan Hibni dalam Majlis Perasmian Bazar Ramadan, Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS di Bazar Stutong Kuching. Jelasnya, pengiktirafan tersebut merupakan kejayaan membanggakan kerana Kuching berdiri setanding dengan 36 bandar di seluruh dunia yang mendapat pengiktirafan antarabangsa. Dalam pada itu, beliau turut menasihatkan peniaga untuk sentiasa mementingkan kebersihan ketika berniaga, bukan sahaja dari segi kebersihan tapak perniagaan tetapi juga di dalam penyediaan juadah makanan dan minuman. Lebih 160 peniaga makanan dan minuman berniaga di bazar tersebut. Keselamatan makanan perlu diberi keutamaan oleh peniaga-peniaga di Bazar Ramadan dalam menjaga kualiti juadah yang dijual. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali berkata, makanan yang dijual haruslah dibungkus dengan baik mengikut piawaian atau standard yang telah ditetapkan. Datuk Sharifah Hasidah menegaskan penjualan makanan berulang di Bazar Ramadan juga perlu dielak dalam menjamin keselamatan makanan. Beliau ditemui media selepas merasmikan Bazar Ramadan 2023 di Taman Sukma Anjuran Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU di Kuching. DBKU menyediakan 3 buah lokasi jualan Ramadan iaitu di Satok, Semarak dan Sukma pada tahun ini. Bazar Satok menyaksikan gerai paling banyak iaitu 71 gerai minuman, 20 gerai makanan dan 4 gerai panggang. Majlis perasmian serupa turut diadakan di Bazar Satok yang dirasmikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Satok, Datuk Ibrahim Baki, dan Bazar Ramadan Semarak yang dirasmikan oleh Adun Tupong, Fazruddin Abdul Rahman. Dalam perkembangan berkaitan pengendali makanan serta penjajah Bazar Ramadan di Sri Aman, diingat untuk sentiasa memastikan makanan adalah bersih dan selamat untuk dijual. Pegawai Kesihatan Bahagian Sri Aman, Dr. Nataza Abdul Rahim berkata, lebih penting para penjajah seharusnya telah mengikuti kursus pengendalian makanan dan telah mendapat suntikan typhoid. Jelas Dr. Nataza, pasukan penguatkuasa daripada Pejabat Kesihatan akan membuat pemeriksaan secara berkala di setiap Bazar Ramadan bagi memastikan penjajah mematuhi arahan yang telah ditetapkan. Penjajah yang didapati ingkar arahan dan tidak mematuhi peraturan pengendalian makanan boleh dikenakan kompaun di bawah Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009. Tambah Dr. Nataza lagi, masyarakat setempat juga diminta untuk sama-sama memainkan peranan masing-masing dengan memilih gerai yang bersih serta mengamalkan pengendalian makanan yang baik. Beliau ditemui semasa mengikuti ops keselamatan makanan di salah satu Bazar Ramadan di Bandar Simanggang di Sri Aman. Operasi berkenaan turut disertai pasukan penguatkuasa dari Majlis Daerah Sri Aman dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Sementara itu, sesak dan meriah itulah suasana Bazar Ramadan Dataran Tuanku Bujang Fasa 2 di Sibu pada hari pertama pembukaannya semalam. Tinjauan kru RTM Sibu, orang ramai dilihat mula mengunjungi Bazar Ramadan tersebut bermula pukul 2 petang. Ini merupakan tahun kedua pembukaan Bazar Ramadan tersebut selepas fasa pandemik. Menurut peniaga Rabiatul Nisha, beliau teruja dan gembira dapat kembali berniaga di bazar tersebut. Perasaannya sangat gembira sebab banyak jumpa orang ramai bah.
pasal dapat berjual secara bersemuka. So tahun tu cuba buka lagi sebab dah boleh buka seat, perlu pakai mask, perlu seat dah PKP lagi bah. Dalam tinjauan yang sama, seorang pengunjung, Ayub Hazam, turut menyatakan perasaan teruja dengan pembukaan bazar tersebut. Perasaan teruja, semua rasa mau beli. InsyaAllah nanti mau datang lagi, bawa bini lagi, bawa kawan lagi, bawa anak lagi, datang sini. Saya berasa sungguh seronok lah sebab ramai peniaga sudah menyediakan juadah lah untuk berbuka puasa. Sebab banyak juadah disediakan lah, kita banyak pilihan untuk berbuka puasa. Bazar yang terbesar di Bandar Sibu itu menempatkan 200 orang peniaga yang menjual pelbagai juadah berbuka puasa. Penggunaan sistem lampu isyarat di Bulatan 5 sepanjang Jalan Setia Raja Stutung di Kuching mula diaktifkan semalam. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, dengan pengaktifan awal sistem lampu isyarat berkenaan, ia diharap dapat melancarkan aliran trafik di kawasan tersebut, terutamanya pada waktu puncak. Menerusi satu kenyataan media, Dato' Ahmad Douglas bagaimanapun mengingatkan pengguna jalan raya untuk terus memandu dengan berhati-hati kerana tapak di sepanjang laluan Kuching Samarahan Expressway masih dalam pembinaan. Katanya kemajuan keseluruhan projek pembinaan persimpangan lampu isyarat di 5 bulatan sepanjang Kuching Samarahan Expressway adalah lebih awal daripada jadual, iaitu sebanyak 55%. Tarikh penyiapan kontrak adalah dijadualkan pada Januari tahun depan. Dato' Ahmad Douglas turut memuji kerja keras dan komitmen pihak kontraktor untuk menyiapkan tugas mereka walaupun ketika keadaan cuaca yang tidak menentu sejak beberapa minggu lalu. Selain itu, beliau juga berterima kasih atas kesabaran berterusan para pengguna jalan raya di samping mematuhi keselamatan jalan raya awam semasa proses pembinaan persimpangan lampu isyarat berkenaan. Majlis menandatangani perjanjian penyewaan antara Sarawak Trade and Tourism Sdn Bhd dan PowerPoint Management untuk Pejabat Perdagangan dan Pelancongan Sarawak, Stato Brunei telah diadakan pada Rabu. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menyaksikan majlis tersebut yang diadakan di Pejabat Stato Brunei di PowerPoint Bandar Seri Begawan. Pemeteraian perjanjian berkenaan ditandatangani oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Dato' Amar Abu Bakar Marzuki bagi pihak Stato Brunei Sdn Bhd. Manakala Awang Damit Awang Osman mewakili pihak pengurusan PowerPoint. Objektif penubuhan Stato Brunei adalah untuk meningkatkan lagi kerjasama perniagaan dan pelancongan antara Brunei dan Sarawak. Stato Brunei dijangka memulakan operasinya tahun ini dan akan menjadi pusat sehenti untuk pelaburan dan perniagaan serta penggiat pelancongan di Brunei untuk bertemu dan berhubung dengan Sarawak secara tetap. Turut hadir dalam majlis tersebut ialah Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia, Datuk Hasbi Habibullah, Timbalan Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail dan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei Darussalam, Datuk Raja Reza Raja Zaib Shah. Sebuah bot nelayan tempatan ditahan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia Zon Maritim Bintulu ketika sedang leka melakukan aktiviti penangkapan ikan di luar zon yang dibenarkan, iaitu pada jarak lebih kurang 5.10 batu nautika dari Kuala Balingian Bintulu pada pukul 10 pagi Rabu lepas. Pengarah Zon Maritim Bintulu, Kapten Maritim Muhammad Khairul Anwar Saad berkata, berdasarkan aduan orang ramai, pihaknya telah melakukan tangkapan dengan menggunakan bot samaran bagi mengelakkan kehadiran anggota dikesan oleh nelayan terbabit. Kapten Maritim Muhammad Khairul menjelaskan hasil penggeledahan mendapati bot berkenaan dikendalikan oleh seorang tekong dan 2 orang kru yang kesemuanya adalah warga tempatan. Kesemua kru yang ditahan berumur dalam lingkungan 35 hingga 52 tahun. Hasil pemeriksaan lanjut mendapati syarat dalam buku lesen menetapkan kawasan yang dibenarkan untuk menangkap ikan adalah 12 batu nautika daripada pantai.
Muatan hasil laut seperti ikan campur berjumlah lebih kurang 100 kg yang dipercayai baru ditangkap berjaya disita bersama-sama dengan vesel peralatan menangkap ikan yang dianggarkan bernilai RM500,000. Kesemua kru beserta bot nelayan ditahan dan diiring masuk ke pusat tahanan vesel Zon Maritim Bintulu untuk siasatan lanjut di bawah Seksyen 8-B Akta Perikanan 1985 kerana telah melanggar syarat sah lesen dengan melakukan aktiviti menangkap ikan kurang daripada jarak yang dibenarkan yang mana boleh dikenakan kompaun daripada Jabatan Perikanan Malaysia. Tegasnya, Maritim Malaysia mengingatkan kesemua komuniti maritim supaya mematuhi segala peraturan dan undang-undang sebelum melakukan sebarang aktiviti di laut. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin mengetuai delegasi kementerian mengadakan lawatan ke Institut Kimpalan Automotif Sarawak (AWISAR) di Institut Perindustrian Demak Laut Kuching pada Rabu. Kenyataan media yang dikeluarkan oleh Sarawak Skill menyatakan ketibaan rombongan berkenaan di institut terbabit disambut oleh pengarah eksekutif Sarawak Skill Halman Sabri dan pengurus besar AWISAR Jaidil Yaakob. Semasa lawatan berkenaan, para delegasi diberikan taklimat mengenai pembangunan terkini Sarawak Skills, antaranya berkenaan tentang Kolej Latihan Automotif Lanjutan di Kuching, Pusat Latihan Sarawak Skills Sri Aman dan Pusat Latihan Automotif Sibu. Dalam lawatan tersebut, Datuk Seri Lee memberitahu sebagai satu hub latihan automotif, AWISAR memainkan peranan penting dalam menyokong sektor pengangkutan Sarawak. Ini terutamanya dalam memudahkan pembangunan tenaga kerja dengan kemahiran khusus dalam penyelenggaraan kenderaan elektrik hybrid dan kenderaan elektrik. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU akan mengajukan majlis pelancaran penutupan lampu selama 1 jam bersempena sambutan Earth Hour sedunia pada Sabtu ini. Dalam satu kenyataan, DBKU memaklumkan ia sebagai tanda sokongan terhadap usaha murni bagi memberi kesedaran kepada orang ramai supaya mengurangkan penggunaan tenaga elektrik. Justru DBKU menyeru warga kota untuk sama-sama memadamkan lampu selama 1 jam bermula pada pukul 9.30 malam hingga 10.30 malam sebagai tanda sokongan kepada program berkenaan. DBKU berkata warga kota boleh meluangkan masa 1 jam berkenaan untuk bersama keluarga atau beramal, terutamanya sambutan tersebut jatuh pada bulan Ramadan yang mulia. Sambutan Earth Hour Sedunia 2023 pada Sabtu ini merupakan simbolik kepada usaha dan sokongan dunia terhadap keprihatinan mengenai isu pemanasan dan perubahan iklim global serta penjimatan tenaga secara umumnya. Paparan itu tadi mengakhiri berita bagi Sarawak edisi Jumaat 24 Mac. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Salam Malaysia Madani.